Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafz Asim. Mari mengaji Al-Quran secara bertajwid dengan saya setiap hari jam 3.30 petang dan 9.30 malam. Jangan lupa like dan follow page Fatihah untuk sama-sama menonton dan belajar. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertama syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah mempertemukan kita pada kali ini untuk kita meneruskan pengajian kita mendalami satu cabang daripada ilmu Al-Quran, iaitu ilmu tajwid. Jadi semoga pertemuan kita ini dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, bagi teman-teman yang baru pertama kali dengan kita, saya nak maklumkan yang sekarang insya-Allah kita sebentar lagi akan sama-sama melihat ayat dari surah Ali Imran ayat 84 sehingga ayat 91. Bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 61. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang. InsyaAllah ayat-ayatnya akan kita bawakan sebentar saja lagi. Sebelum itu, saya nak menyapa teman-teman yang bersama dengan kita. Beberapa orang lah, kalau saya tak sempat nak menyapa semua ya. Alhamdulillah kita ada Rusini, ada Rasimah, Rosidah, Rohizan, Mardiah, Syarina, Rohana, Norsiah, Syarina, Siti Ramlah, Hasnah, Kamal. Baru pertama. Ya, kita harapkan ramai lagi imam-imam kita. Yang banyak golongan muslimat yang bersama dengan kita. Kita
juga mengharapkan imam-imam kita juga dapat mempelajari sesuatu. Maksud saya itu suami kita ataupun anak-anak lelaki kita dan kawan-kawan lelaki mungkin kalau ada. Jadi diharap mereka juga dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran, kerana kita tahu memanglah dalam keadaan sekarang ini, kalau kita tengok Ramadan yang lepas pun banyak para suami sudah lebih berani untuk menjadi imam solat tarawih dan sebagainya. Jadi kita harapkan mereka juga dapat meningkatkan ilmu tentang bacaan Al-Quran, insya-Allah. Jadi sama-samalah seperti biasa, kita pakatkan button share dulu. Kita kongsikan dengan ahli keluarga, dengan pasangan, dengan teman-teman kita, agar mereka juga insya-Allah mendapat sesuatu daripada perkongsian yang kita berikan, dan semoga pahala itu berterusan hingga akhir akhirat. Baik. Jadi, dan juga saya nak menjawab salam kepada semua yang beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerana kita tahu sekejap lagi ataupun di pertengahan ataupun di penghujung ada kawan-kawan yang baru masuk, mereka memberi salam. Jadi saya tolong jawab siap-siap kalau saya tak sempat jawab secara bertulis Jadi diharapkan teman-teman semuanya berada dalam keadaan sehat Yang mana yang nak perbetulkan kedudukan, yang mana nak pergi ambil air, silakan pergi ambil air dulu, insya-Allah. Baik. Boleh tak sekali saya dapatkan thumbs up dan juga heart untuk saya memulakan pelajaran kita pada kali ini. Seperti biasa kita lihat di sini lafzul isti'azah. Lafaz isti'azah ini pastikan ianya sangat dituntut untuk dibaca apabila kita berada di awal permulaan membaca Al-Quran, awal pembacaan Al-Quran. Jadi kita pastikan kita sebut dulu, kerana apa? Kerana bacaan Al-Quran itu merupakan ibadah. Bila kita lakukan ibadah ini, satu makhluk Allah ini yang nama syaitan, dia paling tidak suka. Bila kita seorang itu melakukan pengabdian diri kepada Allah dalam bentuk apa jua, zikir baik, solat baik, baca Al-Quran baik, apa juga dia memang tak suka. Jadi kita minta perlindungan daripada gangguan syaitan. Jadi insya-Allah bila kita sebut nama Allah dengan nama Allah, insya-Allah supaya bacaan Al-Quran kita itu lebih fokus. Itu yang kadang bila kita tidak betul-betul memahami apakah arti lafaz kita di awal bacaan itu. Jadi bila baca sekejap satu muka surat dah mula mengantuk mata. Siapa yang mengalami masalah yang demikian? Baca satu muka surat, dua muka surat dah nampak dah hilang fokus. Dia datang berbisik dan pelbagai gangguan lah yang dilakukan. Kadang dia bergantung di bulu mata kita ni, rasa mengantuk. Tapi kalau tengok TV, tengok drama sejam, 2 jam tak ada masalah, tak ada rasa mengantuk. Jadi itu merupakan beberapa tanda-tanda gangguan yang cuba dimasukkan oleh syaitan apabila kita sedang melakukan ibadah. Begitu juga solat. Kadang kita tengah solat itu dia mainkan dengan pemikiran macam-macam. Pemikiran yang pelbagai. Jadi kita minta Allah SWT lindungi kita daripada segala gangguan syaitan yang direjam. Jadi lafaznya a'u, bukan a'u, tetapi a'u. Zu di hujung lidah. Billah, lafzul jalalah dibaca nipis 2 harakat. Minasyaitonir rajim. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Last kali itu mulut dia ditutup rapat. Jangan tak tutup rapat pula, jadi macam bunyi nun nanti. Jin. Itu tak mau. Jim. Begitu. Rapatkan dan tahan sekejap baru buka. Baru menyempurnakan bunyi mim itu. Kita lihat ayat daripada nombor 84 surah Ali Imran. Qul, sempurnakan bunyi saya saja. Jangan qul panjangkan, tak mau. Qul, bunyi gitu saja. Qul man. Di sini hukumnya wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Mungkin ada teman-teman yang baru bersama dengan kita ataupun yang sentiasa bersama dengan kita. InsyaAllah sepanjang perkongsian ini saya akan berikan poin-poin yang penting yang mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis, insyaAllah supaya lebih menguatkan ingatan kita tentang pelajaran dan membantu teman-teman kita yang lain. InsyaAllah ada keberkatan di situ. Allah akan lebih memudahkan, lebih memahamkan mereka yang berusaha lebih, insyaAllah. Qul aman, didengungkan 2 harakat. Nabillah, billah, la saja, bukan billah. Sebab apa? Ha itu dia ada baris sendiri. Billah. Walaupun lafzul jalalah ini kita lihat pertama dia dibacakan nipis kerana datang sebelumnya baris kasrah. Yang keduanya nampak macam fathah tapi baca 2.
Baca dia seakan-akan kalau kita tengok dalam Al-Quran rasam imla'i, mungkin zaman mak ayah kita guna dulu, atas perkataan Allah itu dia tak letakkan baris fathah macam ni, dia tulis macam ni, baris ni, macam huruf mat ni, alif kecil itu. Menunjukkan dua harakat. Begitu juga ada Al-Quran rasam Usmani, maka rasam imla'i yang mana dua harakat, dia tuliskan dengan macam dhammah yang terbalik itu. Dhammah ni dhammah tapi dia tulis macam terbalik itu. Tapi dalam Al-Quran rasam Usmani tak ada. Ada satu tetapi dia ditemani dengan dhammah. Maksudnya huruf tanwin di depan itu. Tanwin di depan. Nanti insya-Allah jumpa contoh-contohnya, saya akan beri penerangan yang lebih tentang itu. Jadi sahabat-sahabat kena perhatikan ya. Walaupun ini satu baris tetapi dibaca dua. Billahi wa ma, dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikhfa 2 harakat di sini. Asalnya hamzah baris depan bertemu nun tetapi bila datang zai dia dibaca gitu, 2 harakat. Zila alaina, alai bukan alai tapi lai. Alaina, na bukan na, jangan nganga luah gitu, nanti air sungai di belakang masuk. Jadi kita pastikan na, sama juga sini ma bukan ma, gitu, beza dia sebutan. Cara kita menyebut lafaz huruf hijaiyah itu, kalau kita nganga luah nanti dia bunyi kemelayuan itu. Alaina wa bukan wa, itu beza. Wa ma dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikhfa 2 harakat. Zila ala, panjangkan. Cara teman-teman nak kenal, kalau sahabat-sahabat tak ingat nama, tak apa. Untuk peringkat ini, lihat tanda baris dia, datang huruf mat kecil di bawahnya. Huruf mat yang macam ombak itu, kalau ada huruf kecil di bawah dia, huruf alif, huruf ya ataupun huruf waw, bacalah 4 atau 5 harakat. If diberikan qalqalah di sini. Apa itu qalqalah? Lantunan. Apa itu lantunan? Pantulan. Ib. Jadi ba itu kita tak buat-buat, dia bunyi sendiri bila kita lepaskan genggaman huruf ba itu. Jadi ib mesti ada. Kalau kita baca ibra itu tak ada pantulan. Itu tak betul. Ya? Yang betulnya hi bukan him. Sebab apa? Mim itu ada baris sendiri. Hi saja lu. Ini nama Nabi Ibrahim. Ibrahim wa tapi sebelum kita nak masuk ke sini, saya nak beritahu. Kalau sahabat-sahabat berhenti di sini, ala Ibrahim. Ramai orang baca Ibrahim. Ibrahim. Kita biasa orang Melayu ni nama Ibrahim. Kita panggil Ibrahim. Tapi dalam sebutan Arabnya Ibrahim. Him, bukan him. Ya? Itu kalau waqaf lah. Kalau kita sambung, baca macam saya beritahu tadi. Ibrahim wa isma, nak ke wa jangan dilambatkan. Sebab itu mata bergerak dahulu. Wa isma'ila wa isha. Ha pedas di sini. Jangan bunyi isha. Sebab biasalah macam saya beritahu kita ni, orang Melayu ni mungkin ada teman-teman yang nama Ishaq. Kita panggil Ishaq. Sebutan Arabnya ialah Ishaq. Ha pedas. Ha. Tapi kalau kita nak waqaf, dia ada pantulan. Ishaq. Itu kalau nak pantulkan. Kalau tidak, dia jadi Ishaq wa ya. Itu kalau kita baca wasal, baca sambung. Kenapa saya bagi tahu kalau berhenti, kalau wasal ini, sebab apa? Saya lihat ayat ini, dia lebih daripada 3 baris. Dia sampai 4 baris. Jadi mungkin ada teman-teman kita yang tak sampai nafas. Jadi sekurang-kurangnya perkongsian saya ini memberi maklum, memberi sedikit orang kata apa, maklumat tentang bagaimana cara nak waqaf kalau nafas tak sampai. Tapi bagi tips nafas tak sampai, saya nak kongsikan satu. Saya tak nak cerita detail tentang cara untuk improvekan pernafasan kali ini. Satu tip, mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis. Apa dia? Kalau kita nak bagi waqaf dengan cantik, walaupun nafas kita itu tidak panjang, yang terbaik ialah berhenti apabila nafas hampir habis. Saya ulang sekali lagi. Berhenti bacaan, cari tempat waqaf sebelum nafas habis.
Bukan apabila nafas habis. Kadang orang dia baca sampai nafas habis baru berhenti. Sebab itu dia jadi ketak pala-pala. Jadi sebab apa? Dia jadi nafas tu dah tinggal sikit-sikit dah. Jadi susah. Kita dengar berat. Dengar macam susah. Jadi dia macam contoh selalu saya berikan analoginya apa? Kita bawa kereta. Jadi kereta kita ada gas, ada petrol. Jadi sebelum minyak betul-betul habis, kita dah nampak dah ada tanda-tanda minyak nak habis. Betul. Sama juga kita baca Quran. Kita dah tahu dah nafas kita dah nak habis ni. Cepat-cepat cari tempat berhenti. Sama juga kita bawa kereta, ada dia bagi signal minyak nak habis, cepat-cepat cari petrol pump. Jangan bawa sampai kereta itu betul-betul habis minyak. Jadi begitu. Kalau tak nanti jadi susah. Begitu juga kita baca Al-Quran, kita rasa nafas kita sendiri dah nak habis, cepat-cepat cari tempat berhenti yang sesuai. Kalau tempat nak berhenti itu kena ada pantulan, kena beri pantulan lah. Contohnya di sini kalau kita berhenti ishaq. Kalau kita berhenti di sini wa yaqub. Kena ada pantulan lah sebab ada qaf, huruf ba, huruf ta. Ini semua huruf qalqalah. Dia huruf qalqalah ni ada 5. Selain daripada ba, qaf, ta, dia ada jim dan dal. Jim dan dal. Jadi 5 huruf tu huruf pantulan. Mungkin ada teman-teman yang tolong tulis. Yang tolong tulis saya ucapkan jutaan terima kasih. Yang tak tulis pun tak apa, insya-Allah ya. Semoga Allah memudahkan juga pembelajaran kita. Kemudian wa yaqub wal asbaqi wa ma tiwama. Ni dengan baca tiwama. Kalau kita bunyi tiwama itu jadi huruf ta. Yang di sini huruf ta. Tiwama wa ma, dibacakan 4 atau 5 harakat. Utiya Musa, mu 2 harakat, sa juga 2 harakat. Wa Isa, jaga hati-hati huruf ain. Ini kadang kita biasa nama orang Melayu nama Isa, kita panggil Isa. Kita tulis pun tak betul dah, kita tulis ISA. ISA, Isa. Tetapi dalam huruf Arab dia tulis ain, Isa. Wa Isa, jangan baca wa Isa, jadi huruf hamzah ya. Jadi huruf ain. Wa Isa wan nabiyyuna namir. Di sini nun mati bertemu ra, hukumnya idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung di sini ya. Asalnya min rabbihim jadi mir rabbihim, him bukan him ya. Cuba dengarkan, saya waqaf nanti. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. Baik, saya waqaf di situ. وما أنزل على Kemudian saya akan ibtidak. Wa ishaq wa yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Baik, kemudian bila sahabat-sahabat waqaf di situ boleh terus sambung pada la nufarriqu baina ahadim. Ya, kita lihat di sini la nufarriqu bay ya, bukan bay tapi bay. Baina ahadim minhum. Di sini dim dengungkan. Di sini hukumnya idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung. Cara kita nak melihat idgham bi gunnah bagi baris 2, iaitu pertamanya sudah tentu kita melihat dia sebelum huruf idgham bi gunnah, iaitu ya, waw, mim dan juga nun, ada 4 huruf. Datang sebelumnya itu huruf nun sukun, nun mati, yang tidak diberikan tanda mati. Nun itu dia tak ada tanda mati. Kalau sebelum ya ataupun waw yang ada nun tanda mati, itu jadi hukum izhar mutlak. Seperti contoh perkataan dunya, bunyan, qinwan, sinwan. Itu adalah izhar mutlak. Manakala di sini idgham bi gunnah,
Jadi kita lihat tanwinnya itu tidak selari. Baris atas dengan bawahnya itu tidak sama. Atas dia sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Ya, sama sini. Nun mati dia, ya. Dia tak ada tanda mati. Ahadim. Dengung 2 harakat dulu. Kadang selalu orang silap di mana? Dia tak panjangkan 2 harakat di sini. Dia baca ahadim minhum. Ahadim minhum. Itu tak betul. Yang betulnya ahadim. Baru masuk minhum. Min izhar halqi. Hum izhar syafawi. Nun mati yang ada diberikan tanda mati asli di atasnya. Kalau nun mati izhar halqi. Kalau mim mati izhar syafawi. Ya, mungkin itu perbezaan dari teman-teman yang tolong tulis. Wa nahnu lahu muslimun. Cuba dengarkan. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, pedas di sini, jaga-jaga. Baik. Okey, so far selesai ayat yang pertama untuk hari ini. Okey tak okey? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Sahabat-sahabat, mungkin bagi sedikit respon, saya nak dapatkan respon. Terima kasih yang bersama dengan kita, yang tolong tulis poin-poin yang penting. Syahbanun, Saodah, Latifah, Erni, Latifah kata dan sharing. Alhamdulillah, terima kasih Latifah. Diharap teman-teman yang lain juga sama seperti Latifah, kongsikan ilmu ini insya-Allah. Baik. Kita nak teruskan pelajaran kita. Kita lihat pada ayat ini. Wa may nun mati bertemu ya. Idgham bi gunnah di sini. Dengungkan 2 harakat. Apa maksud idgham bi gunnah? Idgham memasukkan bi dengan gunnah dengung. Masuk dengan dengung. Iaitu masuk beserta dengung. Kalau kita baca wa may itu masuk dah cantik dah, tetapi dengung tak ada. Wa may itu baru ada dengungnya. Dengung tu apa? Dengung tu bunyi yang daripada hidung ini, khayshum. Keluar daripadanya huruf nun dan mim yang lembut, yang sedap didengar itu. Wa may ada pantulan di situ, ba yang bertanda asli namanya khalqalah sughra. Yabtaghi ghay. Ghi dengan ghain sama huruf, baris yang tak sama. Ghay bukan ghay tapi ghay. Ghairal ra baris atas terus naik di atas lam, alif lam qamariyah di sini. Isla saja, la 2 harakat, mim ada baris sendiri. Midina ikhfa di sini. Asalnya dinan. Nun tanwin 2 di atas bunyi nan. Tapi bila datang fa dinan 2 harakat. Falai. Sekali lagi di sini idgham bi gunnah, nun mati bertemu ya. Yuqa ada pantulan di sini qaf qalqalah. Yuqbala minhu wa huwa fil min. Bunyi saja min, jangan lambat terus masuk hu wa huwa. Hu 1 harakat, wa 1 harakat, hu 1 harakat, wa 1 harakat. Jadi huwa fil. Jadi 1 harakat itu maksudnya dia punya harakat dia tu, tempoh pergerakan dia tu mesti sama. Ya, mesti sama. Jangan kita baca min huwa. Jadi hu tu nak masuk ke wa jadi lambat. Jadi kedengaran 2 harakat. Ya. Di sini fa baris bawah terus naik di atas lam, alif lam qamariyah. Fil bukan fil. Ramai orang baca fil. Fa baris bawah bertemu lam, dia bunyi fil. Yang sebetulnya bunyinya yang betul ialah fil. Fil akhirati minal. Nun baris atas terus naik di atas lam. Khasirin. Ri ni sini dibaca nipis. Cuba kita dengarkan. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi InsyaAllah diharapkan sedikit sebanyak sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga komen seronoknya cinta Al-Quran.
Sebelum kita masuk pada ayat seterusnya, mungkin ada di kalangan kita yang merasakan Ustaz terlalu banyak nak ingat ni. Nak ingat nun mati, mim mati, idgham, iqlab dan sebagainya. Jangan risau, jangan bimbang, insya-Allah. Jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir. Saya akan maklumkan nanti bagaimana sahabat-sahabat dapat mempelajari satu persatu hukum dengan cara yang lebih mudah dan lebih cepat, insya-Allah. Baik, kita teruskan. Kaifa yahdillah, kai, bukan kai tapi kai. Kaifa yahdillah, dil dibacakan dengan nipis. Jangan baca yahdillah, itu baca tebal, salah. Kerana sebelum lafzul jalalah datang baris kasrah, dibaca nipis. Yahdillahu qauman, qauman. Di sini ikhfa, asalnya qauman. Tapi bila datang kaf, disembunyikan bunyi tanwin atau nun matinya tu, nun tanwin itu disembunyikan di belakang kaf dengan kadar 2 harakat. Tapi tak sampai kaf lagi, kita bawa makhrajnya itu, kita bawa hampir-hampir ke situ. Qauman, 2 harakat begitu. Barulah kafaru ba'da imanihim, him sekali lagi di sini. Wa syahidu, dibacakan 4 atau 5 harakat. Dengung 2 harakat di sini wajib al-ghunnah. Nar, nun baris atas terus naik di atas ra. Di sini alif lam qamariyah. Jadi, sekali lagi saya nak maklumkan di sini. Saya selalu pesan teman-teman, kalau nak bagi bacaan Al-Quran lancar, mata bergerak dahulu, bukan mata dan mulut seiringan. Itu salah. Yang sebetulnya mata kita pergi dahulu, mulut kita ikut kemudian. Mata tengok, dia sampai maklumat kepada otak, otak bagi tahu kepada lidah bagaimana nak sebutnya, begitu. Barulah bacaan Al-Quran kita lancar. Jadi, bila kita sebut itu kita dah nampak dah nun tu baris satu saja di atasnya. Kita tengok bawah dia nak masuk apa. Dia bukan nak masuk ke lam, tetapi dia nak masuk ke ra yang bersabdu. Jadi kita jadi cepatlah. Wa syahidu an-nar, nar. Jadi terus menaik ke ra. Kalau mata dan mulut kita sekali, contohnya kita ayat ini di akhir baris, kita nak bergerak, kita ambil few second nak sampai ke sini. Jadi an-nar, oh rupanya masuk ke ra bersabdu. Nar, jadi macam bateri nak habis itu. Itu tak betul lah ya. Rasulah haqqun, di sini idgham bi gunnah. Sekali lagi tanwin bertemu waw. Ya. Tanwin bertemu waw dalam Al-Quran Al-Sam Usmani dia tulis macam nombor 99 gitu, sahabat-sahabat lihat. Nanti akan ada jumpa macam 69, di sini macam 99 gitu. Datang selepasnya huruf waw, jadi kena baca dengung 2 harakat. Wajah, dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Ahumul, mim baris depan terus naik di atas lam di sini, alif lam qamariyah. Bayinat, nat, ada angin itu. Ataupun hamas dia panggil ya. Jangan kita baca bayinat, nat, nat. Macam kita sebut NAT macam mana? Nat, nat. Jadi tak ada angin dia. Yang sebetulnya nat, dia tu lah. Bukan kita buat-buat lah, dia angin itu dia terjadi sendiri. Sebab itu Al-Quran ni kena belajar, kena belajar. Kalau kita baca, sebab itu saya tidak sangat setuju kalau kita belajar nak mengaji Al-Quran daripada tulisan Rumi. Dia ada Al-Quran yang orang jual, dia tulis dalam tulisan Rumi. Contohnya kaifa, bawah ni ada tulis K-A-I-F-A. Sebab apa? Dia makhrajnya dia tak akan tepat. Dia tak akan boleh tepat. Sebab itu nak belajar daripada basic, daripada makhraj huruf, kenal huruf dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang nak belajar balik, nak perbetulkan satu persatu huruf hijaiyah seperti mana lafaz Arabi, bukan lafaz Melayu. Jadi insya-Allah jangan ke mana-mana, di akhir nanti saya akan bagi tahu sahabat bagaimana untuk mendapatkan semua itu. Ya. Baik, kita lihat sekali lagi bayinat, saya berhenti di situ. Cuba kita dengarkan. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu annar rasul. Saya waqaf di situ. Mungkin ada teman-teman yang tak sampai ke sini, ambil balik wa syahidu. Wa syahidu
أن الرسول حق وجاءهم البينات. Baik, insya-Allah sekejap lagi kita akan baca sama-sama daripada awal ayat 84 sekarang ini. Kita lihat satu persatu dahulu apakah hukum-hukum tajwid yang terlibat pada ayat tersebut dan bagaimana cara bacaannya. Sekejap lagi kita baca sama-sama. Tapi sambil-sambil saya bagi tahu ni pun, kalau sahabat-sahabat boleh ikut sekali, itu lagi cantik. Tapi cara yang terbaik belajar ialah, ini silap juga. Kita tengok kadang-kadang dulu, taklah dulu pun sekarang pun ada juga orang buat. Bila dia belajar, guru itu sepatutnya bila dia baca, jangan bagi anak murid ikut. Jangan bagi anak murid ikut. Bila dia baca, anak murid sepatutnya dengar. Bila guru habis baca, baru ikut. Dia kadang bila kita pergi mengaji, kita ikut baca dengan guru, jadi kita tak dapat belajar. Kita kena mendengar dulu. Mendengar bagaimana ia disebut, berapa panjangnya. Kemudian nanti bila guru tu selesai, barulah kita baca. Dan bila kita baca, guru itu dapat contohnya mendengar bacaan kita. Sebab itu, kalau nak belajar Al-Quran, mesti ada caranya, mesti ada tekniknya. InsyaAllah, sahabat-sahabat, semoga Allah mempermudahkan urusan. Kita lihat sambungan ayatnya. Wallahu la yahdil. Dal baris bawah terus naik di atas lam. Qawmal dhad. Makhrajnya di mana? Dhad ini makhrajnya di ujung lidah dia macam huruf zal juga. Ya. Ujung lidah itu keluar. Mau gitu. Baca huruf zal. Kalau nak belajar lebih lagi macam mana makhraj huruf dha, macam mana makhraj huruf zal dan sebagainya, insya-Allah di akhir nanti saya bagi tahu. Sahabat-sahabat, kita lihat dahulu ayat ini ya. Kita dengarkan. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Kemudian kita terus ibtidak. Ini ada huruf zaidah saja. Huruf lebih, maksudnya dia ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jangan kita baca ula. Tu dibaca 2 harakat. Salah ya. Bacaannya ialah ula. Gitu saja. Sebut terus masuk la, dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Inka jaza za. Jangan baca za pula. Di sini huruf zal, di sini huruf zai. Jaza. Zal dengan zai ni dia hampir sama, dengannya nak sama. Sebab itu sahabat-sahabat dia kena belajar makhraj huruf untuk mendapatkan sebutan yang betul. Kerana apa? Makhraj huruf ini dia dia sangat important, sangat penting. Pertama sekali kalau kita belajar mengaji Al-Quran, perkara pertama sekali yang kita akan belajar ialah makharijul huruf, sebutan huruf. Kenapa? Kerana kesalahan pada sebutan huruf hukumnya haram. Ini bahaya. Kita baca Al-Quran contohnya, sepatutnya di sini baca jaza, kita baca jaza. Faham apa saya maksudkan ya? Jadi kalau kita silap sebut huruf sa jadi huruf sa, huruf sad jadi huruf sa, ataupun si jadi si. Jadi dia lari makna. Bila makna lari, huruf Arab ni very sensitive. Lari makna. Sebab itu tertukar huruf ataupun tertukar baris, nama kesalahan dia lahnul jali. Kesalahan yang jelas, yang besar, yang nyata, yang membawa kepada haram hukumnya. Dan kalau lakukan di dalam solat, batal solat kita. Kan rugi. Kita solat daripada mula akhir balik sampai sekarang solat, tapi rupa-rupanya solat kita itu bukan mendatangkan pahala tapi datangkan dosa. Kerana apa? Bacaan kita salah. Bacaan kita tak betul. Jadi oleh itu kena perbetulkan bacaan kita. Walaupun sesimpel orang lah kata simple surah Fatihah, surah yang selalu kita baca. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita dengarkan kembali, ramai di kalangan kita yang masih lagi boleh diperbaiki bacaan surah Fatihahnya. Contohnya dalam itu ramai orang selalu silap di mana? Pada sebutan huruf dha. Ghairil maghdu, ada sebut maghdu pun ada, macam-macam lah. Waladhdallin itu ramai sebut waladda pun ada. Yang macam-macam bunyi dia kita dengar. Jadi silap huruf, salah huruf hukumnya haram. Jadi rugilah. Khususnya surah Fatihah kerana dia surah wajib dalam solat. Kalau tak baca surah Fatihah tak solat kita kerana dia rukun. Jadi perbaiki
perbaiki sahabat-sahabat ya. Allah berikan kita keperluan, nyawa, kesihatan, ambil peluang ini, jangan lepaskan. Kita tak tahu esok kita sihat ke tidak, bagaimana kita boleh lagi. Sahabat-sahabat boleh tak bersama dengan saya live seperti sekarang ini untuk belajar sesuatu. Jadi ambil kesempatan ini untuk kita melakukan perubahan demi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Baik, jadi saya nak bagi tahu tadi pada makhraj huruf zai. Jadi tapi huraiannya itu panjang. Maaf sahabat-sahabat kalau terlalu panjang. Diharapnya perkongsian saya itu tidak sia-sia, sekurang-kurangnya ada manfaat yang sahabat-sahabat dapat pelajari. Jazauhum, bunyi hum terus masuk an, dengungkan di sini 2 harakat. Na alaihim, alaihim, bunyikan saja himnya, sempurnakan tanpa dipanjangkan, terus masuk. La'natallah, lafzul jalalah dibaca tebal, datang sebelumnya baris fathah 2 harakat. Hiwal malaikati wan, dengung 2 harakat. Ramai orang dia tak dengung di sini. Dia baca wan nasi ajma'in, wan nasi ajma'in, itu salah. Bacaannya wan, kena dengung di sini. Ramai orang buat silap di sini. Contoh, selalu saya bagi surah An-Nas kan. Qul a'udzu birabbin nas. Orang baca macam tu. Malikin nas. Sepatutnya yang betulnya Qul a'udzu birabbin nas, bin nas, malikin nas, malikin kin. Di situ dengung nun sabdu, wajibul ghunnah. Jadi kalau kita baca wan nasi ajma'in, salah. Yang betulnya wan nasi ajma'in. Ada pantulan di sini. Qalqalah. Cuba dengarkan. Ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natallah. Saya wakaf di situ. Mungkin ada teman-teman yang tak sampai nafas ini, kurang-kurang dia tahu dia boleh berhenti. Kemudian ambil daripada anna 'alaihim. Anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Jadi begitulah diharapnya sahabat-sahabat. So far macam mana? Okey ke tak okey ni? Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu yang bersama dengan kita yang ramai-ramai ini. Saya mohon sahabat-sahabat sekali lagi kita tekan button share, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman kita. Kita sharekan dalam kumpulan-kumpulan yang kita sertai. Kita share dalam kumpulan tempat kita. Kalau dengan orang kampung kita, mungkin kita join rakan sekolah kita, grup rakan sekolah kita, sharekan dengan rakan-rakan kita insya-Allah supaya mereka juga dapat belajar sesuatu. Baik, seterusnya kita lihat ayat yang seterusnya. Khalidina fiha la yukhaffafu an, izhar halqi, bunyi saja an terus masuk. Humul adza, za di hujung lidah, za. Macam huruf dha tadi saya bagi tahu. Hujung lidah itu mesti keluar. Hujung lidah keluar di antara 2 gigi ini, 2 gigi atas dengan bawah ini. Jadi za. Azabu walahum, walahum. Di sini sekali lagi izhar syafawi, terus masuk yanzurun. Yang di sini ikhfa 2 harakat. Ramai bila ikhfa ini, ramai saya dengar kebanyakanlah kalau sahabat-sahabat dah tak silap itu alhamdulillah. Kalau sahabat-sahabat yang masih lagi buat silap, ramai orang baca di sini bagaimana dia baca walahum yanzurun, yanzurun. Yang maaf bukan yun sekali lagi. Walahum yunzarun, yunzarun. Sepatutnya kena baca yunzarun. Di situ dipanjangkan 2 harakat. Ini jangan lupa. Cuba dengarkan. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Jadi kena panjangkan di sini 2 harakat. Barulah masuk dharun. Dan dharun pula kena waqaf ma'aril sukun di sini dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Jangan pula kita berhenti yunzarun, dharun. Itu tak boleh. Mestilah dharun. Baru berhenti.
Baca Al-Quran ini kena tenang. Baca sebab apa? Jangan kita kejar kuantiti bacaan itu. Maksudnya, jangan kita fokus kita nak cepat khatam. Itu silap. Kita belajar, kita baca Al-Quran, fokus pada kualiti. Yang penting bacaan kita itu betul. Bukan berapa banyak yang kita baca. Tapi adakah betul apa yang kita baca. Walaupun satu ayat. Ya. Pastikan kita bacanya itu dengan betul. Dia bukan boleh baca ikut suka kita. Ini kalam Allah. Ini ayat merupakan Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada cara bacaannya yang tersendiri. Ya. Baik, kita teruskan. Illallazi di hujung lidah. Natabu min. Di sini hukum iqlab. Jadi kena cepat. Sahabat-sahabat, mungkin ada yang tak ingat, saya bagi tahu sekali lagi. Kalau jumpa nun mati yang ada mim kecil yang ekornya ke bawah datang selepasnya huruf ba, itu hukum iqlab dalam Al-Quran. Iqlab itu maksudnya menukarkan. Apa yang ditukarkan? Bunyi nunnya itu. Asalnya mim baris bawah bertemu nun bunyi min. Tapi bila datang ba ditukarkan kepada bunyi mim. Bunyi mim, tetapi mim yang nipis. Mim itu bibirnya itu sekadar hampir bersentuhan di antara atas dengan bawah begitu saja. Contohnya tabu min gitu saja. 2 harakat panjangnya, jangan lupa. 2 harakat jangan tinggal. Min ba'di za sekali lagi di hujung lidah. Lika wa as bukan wa as. Kalau kita sebut wa as itu huruf sin. Jadi di sini kita nak cari huruf sad. Wa aslahu ha pedas bukan lahu. Ramai orang baca wa aslahu, bukan lahu ya. Lahu fa in. Dengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah. Nallah. Lafaz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Ha ghafurur. Di sini tanwin bertemu ra, idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Asalnya ghafurun, ghafurun rahim. Tapi kena baca ghafurur rahim. Rahim bukan rahim. Ramai orang baca Ghafurur Rahim. Rahim. Salah kalau baca Rahim. Biasalah macam saya beritahu lah. Ada orang kita Melayu nama Abdul Rahim kita panggil. Kita eja pun R-A-H-A-M. Rahim. Tapi yang betulnya Abdu. Bukan Abdu. Ab. Mulanya dengan huruf Ain. Kemudian Rahim. Abdul Rahim. Begitu ya. Jadi kena hati-hatilah ya. Bila kita sebut bacaan Al-Quran ini. Tak boleh sebut ikut kebiasaan kita. Tapi sebut seperti mana ia sepatutnya disebut. Cuba kita dengar sekali lagi. Illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Baik, Alhamdulillah. So far macam mana? Okey tak okey? Teman-teman, kalau rasa mendapat sesuatu, berikan saya thumbs up dan juga heart. InsyaAllah. Diharapkan sekarang ini thumbs up sedang berterbangan. Dan begitu juga heart sedang berterbangan. InsyaAllah. Terima kasih bersama. Semoga Allah merahmati pertemuan kita. Kita nak teruskan bacaan ayat. Sebelum itu, sekali lagi, yang baru bersama dengan kita, jom sama-sama kita tekan button share. Yang mana yang tak tahu button share kat mana ni Ustaz? Tengok bahagian bawah sebelah kiri itu. Ya, kita teruskan. Dengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah. Nalladzina kafaru ainnya jelaskan. Daimanihim izhar syafawi. Bunyi saja him terus masuk. Dengung 2 harakat di situ wajibul gunnah. Thumma dadu kufran. Maaf, silap saya. Kufral di sini idgham bila gunnah. Tanwin bertemu lam. Asalnya kufran, tapi bila datang lam nama hukumnya masuk tanpa dengung, iaitu idgham bila gunnah. Ral terus begitu saja, jangan didengung, jangan dipanjang. Kemudian bila dah sebut ral terus masuk la. Di sini hukum ikhfa. Asalnya lam beratas bertemu nun bunyi lan. Tapi bila datang ta dibacakan dengan sembunyikan nun matinya itu di belakang huruf ta dengan kadar 2 harakat. La gitu. Kemudian barulah tuq, ada pantulan di sini qalqalah. Kalau baca tuq bala tu tak betul. Dia mestilah tuq bala tau tuq.
Dia ada pantulan itu. Bala taubatuhum. Izhar syafawi. Bunyi saja hum. Wa ula. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Ika humud. Terus naik di atas huruf dad. Dad ini makhrajnya di tepi lidah. Tepi lidah. Kanan ataupun kiri. Kiri ataupun kanan. Bawakan. Kalau kiri, bawa ke kiri. Kanan, bawa ke kanan. Lidah itu. Bahagian dalam. Bahagian dalam. Ya. Humuddallun. Dallun ini kena baca 6 harakat. Mak lazim kalimi musakhal namanya. Bagi teman-teman yang tak ingat nama hukum, saya nak bagi tip yang mudah. Apa dia? Lihat, ada tanda macam ombak itu, mat itu, datang selepasnya huruf lam, bacalah dengan 6 harakat. Jangan baca 4 harakat, jangan baca 5 harakat. Ya? Dallun. Gitu. Cuba kita dengarkan. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufra. Baik, saya waqaf di situ. Kufran menjadi kufra, ma'iwat namanya. Ya. Mungkin ada teman-teman yang sampai nafas di sini, silakan. Mungkin saya nak bantu ada teman-teman kita yang tak sampai. Jadi berhenti di situ, ambil daripada thumma zadu. ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Ya, baik. Diharapkan sahabat-sahabat okeylah ya, kalau berhenti sekali di sini tadi, kita berhenti di sini, kita tidak di sini. Kalau ayat ini tak boleh nak berhenti sekali, nak kena berhenti 2 kali. Cubalah berhenti di tuqbala taubatuhum. Kemudian terus pada wa ulaika humuddallun. Boleh? Diharapnya sikit sebanyak membantu teman-teman kita. Kita teruskan bacaan ayat yang seterusnya. Innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru. Di sini ikhfa 2 harakat. Falai. Di sini idgham bi gunnah 2 harakat. Masuk beserta dengung. Yuqa. Di sini qalqalah. Pantulan sughra. Pantulan kecil. Balamin idhar halqi. Bunyi saja min. Terus masuk. Ahadihim. Ha pedas. Jangan baca aha. Tapi ha. Hai. Hau. Ahadihim. Di sini baru ha besar. Ha simpul. Tapi di sini mim mati bertemu mim. Hukumnya idgham mislain saghir dibacakan dengan kadar 2 harakat dengung. Him. Baru masuk mil'ul ardi zadhi. Ni jaga hati-hati. Sebab apa? Dia lidah itu kena cepat. Pertamanya dad baris bawah bunyi dhi, kemudian zal baris bawah ujung lidah za. Ardi za. Cuba buat tengok. Cuba kita praktis tengok ramai-ramai. Dhi zahabau. Dhi za. Pertama dhi, keduanya za. Dhi zahabau walau iftada bih. Siapa kata, oi ustaz terbelit juga lidah kan? Baru tahu. Baru tahu. Jadi sebab itu kena belajar. Sebab itu kita kena perbetulkan. Benda ni sensitif. Hati-hati ya. Kemudian dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikalahum azza. Za di hujung lidah. Bun izhar halqi. Dia tulis macam 69. Tadi kita jumpa macam 99 tu kan. Bun alimu. Di sini. Nampak tak? Ini macam 99. Ini macam 69. Tapi kedua-duanya baris tanwin di depan. Cara ditulis berbeza. Kenapa ditulis beza? Adakah pencetak ni sengaja suka-suka? Tidak. Ada fungsi dia. Dia nak bagi tahu. Nak memudahkan kita. Oh, rupanya ini hukumnya begini. Ini hukumnya begini. Ya. Sini jangan panjang. Bun. Bunyi saja bun. Terus masuk. Alimu. Bukan a. Kadang orang terlalu tertukar huruf hamzah dengan huruf ain. Yang sepatutnya bunyi alim, dia bunyi alim.
Yang sepatutnya bunyi alim, dia bunyi alim. Kalau bunyi alim dengan ain itu maha mengetahui. Kalau bunyi alim dengan hamzah itu maksudnya kesakitan, kepedihan. Jadi kan beza maknanya. Alim, maha mengetahui. Alim itu pedih. Azabun alim, azab yang sangat pedih. Jadi di situ. Jadi beza makna. Kalau kita tersilap huruf sikit saja, lari makna. Jadi bahaya. Jadi hati-hati. Makhraj huruf itu kena betul. Kalau ada di kalangan kita yang nak belajar makhraj huruf, jangan ke mana-mana. InsyaAllah di akhir nanti saya bagi tahu bagaimana sahabat-sahabat InsyaAllah akan dapat belajar. Alimu. Di sini kena dengung 2 harakat. Wa ma lahum. Di sini didengungkan 2 harakat. Mim mati bertemu mim. Min. Di sini juga nun mati bertemu. Nun sabdu. Di sini dibacakan wajibul ghunnah. Wajib dengung 2 harakat. Lahum minna 2 harakat. Jadi hum 2 harakat, min 2 harakat, na 2 harakat. Kadang kita dengar orang baca macam mana? Wa ma lahum min nasirin. Lahum min nasirin. Salah. Yang betulnya wa ma lahum min nasirin. Si bukan sirin. Kalau baca sirin jadi huruf sin. Sini huruf sad, baris bawah sirin, rin, rin. Nipis dibaca di sini. Ya, coba dengarkan. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru falan yuqbala min ahadihim. Saya waqaf di situ. Mungkin nak membantu ada teman-teman yang tak sampai nafas. Kemudian kalau waqaf di situ, ibtidak balik pada falan yuqbala. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum azabun alim wa ma lahum nasirin. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sekarang ni kita nak baca sama-sama daripada awal ayat 84 sehingga 91. Sahabat-sahabat dah bersedia ke belum ni? Kalau dah bersedia, komen seronoknya cinta Al-Quran dan berikan saya thumbs up dan juga heart insya-Allah. Baik. Terima kasih Syah Banun, Syarina, Mariam dan juga teman-teman yang lain. Nenda, tolong tulis poin-poin yang saya kongsikan. Semoga Allah memberkati usaha daripada sahabat-sahabat ini, rahmati Allah. Baik, ramai ya. Ramai yang kita lihat kalau di sini diperbandingkan lelaki dengan perempuan. Ramai muslimat lebih cenderung suka untuk belajar. Masya Allah. Semoga Allah merahmati. Semoga Allah merahmati. Tapi jangan kita tinggal juga suami kita. Mungkin suami kita ni dah pandai dah ke. Tak apalah. Mungkin kita boleh minta dia ajar kita. Ya, kalau suami kita pengetahuan tajwidnya sama macam kita, jadi kita nak ajar sendiri tidak mampu, kita sharekan ini rakaman ini dengan mereka insya-Allah. Mereka juga kalau suami kita ada Facebook lah ya. Kalau tak ada Facebook, cakap kat suami pergi ke YouTube, subscribe YouTube channel Fatihah TV. Tulis Fatihah TV, nanti ada channel keluar. Subscribe channel itu insya-Allah boleh belajar sesuatu daripada situ. Sahabat-sahabat juga yang mana bersama dengan saya ni yang belum lagi subscribe YouTube channel kita insya-Allah, saya mohon sokongan dan dokongan sahabat-sahabat untuk subscribe dan tekan notifikasi pada YouTube channel kita Fatihah TV. Baik, kita nak baca sama-sama sekarang ini bermula dengan kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به وأولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi diharapkan sahabat-sahabat dan teman-teman dirahmati Allah dapat mempelajari sesuatu. Bagi sahabat-sahabat yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa insya-Allah ikuti live kita setiap hari jam 9.30 pagi, 3.30 petang dan juga 9.30 malam. Kita lakukan pelajaran, insya-Allah kita buat pengulangan, berulang-ulang, insya-Allah lama-lama ingatlah pelajaran. Dan juga seperti mana saya maklumkan tadi, bagi sahabat-sahabat yang nak belajar balik makhraj huruf, yang rasa ustaz saya masih confused lah,
yang mana huruf dha, yang mana huruf dha, yang mana sa, yang mana sa. Jangan risau, jangan bimbang, insya-Allah. Sahabat-sahabat, marilah saya nak mengajak untuk memperbaiki kembali makhraj huruf. Kita belajar balik sebutan huruf. Kita belajar balik hukum-hukum tajwid satu persatu dengan cara yang lebih mudah. Kami akan kirimkan kepada anda yang berhajat sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid ke rumah anda, buku fizikal, bukan e-book. Kita berikan buku untuk sebagai rujukan. Dan bukan saja dapat dua buah buku ini, sahabat-sahabat yang bersama dengan kita menjadi ahli cepat Quran, kita akan berikan rakaman dua buah buku ini. Yang mana rakaman itu boleh diakses. Kalau kita ada smart TV, nanti kita boleh buka melalui smart TV. Kalau ada telefon pun sudah cukup sebenarnya. Dengan telefon kita, kerana rakaman itu boleh available dalam dua tempat, iaitu di app Cepat Quran dan juga di Facebook Close Group Cepat Quran. Kita tak letak rakaman ini dalam file page Fatihah ini. Dia ada dalam satu grup khusus bagi mereka menjadi ahli Cepat Quran. Rakaman kedua buah buku ini. Dan juga selain daripada rakaman dan dua buah buku, sahabat-sahabat akan dapat rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk yang akan diberikan daripada masa ke masa. Satu muka surat, satu video. Jadi keseluruhan hampir 800 video pengajian diberikan kepada mereka menjadi ahli. Kemudian selain daripada itu, kita berikan konsultasi dengan kita secara eksklusif, insya-Allah. Dan kita berikan juga banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang lain. Jadi yang mana yang berhajat nak dapatkan dua buah buku ini dan rakamannya, nak betulkan kembali makhraj huruf, nak belajar balik hukum tajwid satu persatu, komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, insya-Allah, untuk kami bantu anda untuk mendaftar. Nanti insya-Allah admin kami akan menjawab dengan secepat mungkin bagaimana step dia untuk mendaftar. Jadi boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan yang kami kenakan dan juga tidak ada yuran tahunan yang dikenakan. Yuran pengajiannya hanyalah sekali saja seumur hidup, insya-Allah. Sahabat-sahabat dapat buat pengulangan, dapat buat rujukan, dapat belajar bersama-sama dengan kita. InsyaAllah, semoga Allah SWT mempermudahkan lagi tuan-tuan dan perempuan sahabat-sahabat pencinta Al-Quran dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. InsyaAllah, marilah bersama-sama kami. Sekali lagi saya nak mengajak sahabat-sahabat untuk menjadi ahli cepat Quran. InsyaAllah, keahliannya adalah seumur hidup. Walaupun kita hanya buat sekali pembayaran ahli ataupun yuran ahli, tetapi insyaAllah kita akan dapat bersama-sama dalam perjalanan ini. Doa-doakan, saya doakan sahabat-sahabat dipermudahkan, dan doakan juga Allah memanjangkan usia saya supaya saya boleh terus lagi berbakti kepada agama ini untuk menyebarkan ilmu ini. Dan semoga Allah menerima segala usaha yang kita lakukan ini supaya ianya tidak menjadi sia-sia belaka di hari akhirat kelak. Kerana itulah matlamat kehidupan kita yang sebenar, iaitu kehidupan di akhirat, dan balasan yang kita harapkan, yang kita dambakan tidak lain dan tidak bukan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya nak ingatkan teman-teman yang mana yang nak ikuti sambungan bacaan ayat bersama dengan kita, insya-Allah setiap hari pukul 9.30, 3.30 dan juga 9.30 malam. Kemudian kalau nak jadi ahli cepat Quran, untuk kami kirimkan dua buah buku ini, komen nak jadi ahli cepat Quran. Kalau sahabat-sahabat nak datang ke pusat pengajian kita, insya-Allah bulan 7 nanti, saya nak bagi tahu bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Kuala Lumpur, jangan lepaskan peluang ini. Kenapa? Kita berikan pengajian sebulan secara percuma di Fatihah Learning Center Wangsa Maju. Insya-Allah boleh datang, boleh belajar, insya-Allah selama sebulan. Kita berikan pengajian. Kalau sahabat-sahabat rasa kelas itu bermanfaat, nak teruskan, silakan. Dan kalau tidak pun tidak ada paksaan. Ini insya-Allah kalau nak datang, tapi kena daftar dululah. Boleh datang sendiri, boleh datang dengan suami, boleh datang dengan anak-anak, boleh datang dengan kawan-kawan, tapi kena daftar dulu berapa orang, bagi nama, kerana tempat adalah terhad. Ini nombor telefon dan WhatsApp-nya. WhatsApp lebih baiklah kalau sahabat-sahabat boleh WhatsApp. Lebih baik kerana kalau telefon kita tak sempat nak mengangkatnya. Jadi WhatsApp bagi tahu nak berapa orang nak datang. Ini yang di center. Dan yang cepat Quran tadi juga insya-Allah boleh juga daftar ataupun layari www.cepatquran.com untuk baca lanjut. Dan selepas ini, bagi mereka yang nak jadi ahli cepat Quran, boleh lihat satu video pendek berdurasi 2 minit, tonton apakah keistimewaan yang bakal diperolehi oleh mereka menjadi ahli cepat Quran. Jadi saya rasa setakat itu dahulu perkongsian saya untuk kali ini. Yang terima kasih bersama dengan kita daripada awal sehingga akhirnya. Semoga Allah merahmati. InsyaAllah kita jumpa lagi esok hari di masa yang sama. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap dan salah dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aquli qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran.
Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid Resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli Cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.